Bermula 7 Oktober, Palestin membuat serangan besar-besaran yang tak pernah berlaku buat selama ni. Sebelum-sebelum ni, kalau kita amati betul-betul, metodologi perang Palestin-Israel ni memang berbeza. Aku mula, kau balas. Aku mula, kau balas. Lepas tu, orang tengah menjadi pendamai. Tapi dalam tempoh 48 jam selepas pertempuran pertama tu bermula, ini pula jadi. Yang biru tu kawasan Israel yang masih lagi buat masa ni ada anggota Palestin. Sampailah ke masa video ni dirakam, lebih 700 rakyat Israel dah pun pergi buat selamanya, tapi lebih 100 orang dah ditangkap. Dan Israel pula dah buat balasan. Palestin hilang ramai orang, disahkan baru 424 orang. Asalnya 20,000 orang hilang tempat tinggal, sekarang dah 74,000 orang. Dalam masa 2 hari ni, rakyat Palestin hidup mereka pergi ke hospital untuk cari sanak saudara mereka. Kalau tak ada kat hospital tu, ada kat rumah mayat lah jawabnya. Banyak bangunan dah musnah, termasuk Masjid Muhammad Al-Amin yang dibina Muslim Camp Malaysia pada tahun 2013. This is a war. Semua ni jadi masa Amerika Syarikat distracted dengan perang Rusia-Ukraine. Dan ke Amerika pula sekarang ni, tiada Speaker of the House of Representatives angkara percaturan Republicans gulingkan Kevin McCarthy. Jadi nak luluskan dana kecemasan buat masa ni memang susah sangat-sangat. Tentu sekali video ni tak dapat kupas apa yang berlaku dengan sempurna. Banyak details timbul setiap jam. Inilah realiti untuk pengulas geopolitik. Memang banyak details akan timbul setiap jam. Jadi saya akan follow up insya-Allah. Jemput hentam butang subscribe dan juga like bagi ramai dapat tengok video ni dan juga video-video susulan. Sebab kali ni saya nak bercerita punca sebenar berlakunya serangan ni. Pertama sekali, naratif Palestin mudah sangat nak faham. Sebab berdekad-dekad mereka konsisten tekankan dua benda sahaja. Dan dua benda inilah saya akan ulas dalam video ni. Nak faham sisi mereka, kita kena mula dulu tak lain tak bukan di Masjid Al-Aqsa. Selalu kat situlah jadi titik ledak, flashpoint macam konflik sebelum ni. Mesti akan ada provokasi di Masjid Al-Aqsa. Jemaah bersolat, polis mai, tolak seorang-seorang suruh bersurai. Orang Arab lalu kena maki hamun sampai boleh buat gaduh, libatkan polis bagai. Selalu gitulah titik ledaknya. Remeh bagi kita, tapi kita pun kalau kena maki dengan bos kita setiap hari boleh letak jawatan. Macam mana kalau benda remeh ni mereka hadapi setiap hari, day by day tanpa henti. Dah petik Masjid Al-Aqsa tu, jom dalami tengok apa yang dah jadi kat sana. Bulan lalu Israel sambut Yom Kippur. Memang tradisi lah lepas Yom Kippur tu ada Simchat Torah. Memandangkan mereka anggap Baitul Muqaddis ni terletaknya second temple mereka. Ramailah kaum Yahudi turun kat pekarangan Baitul Maqdis, pekarangan Masjid Al-Aqsa tu. Benda ni Palestin anggap mencalar kesucian Al-Aqsa. Saya berpendapat semua ni jadi asbab kenapa Palestin pilih tarikh 7 Oktober. Ketika US distracted tiada speaker, inilah masanya. Ketika anggota IDF, Shin Bet dan Mossad distracted dengan Simchat Torah, ini juga masanya. This is the time. Tapi ni bukan satu-satunya provokasi kat sana. Ramai sebenarnya terlepas pandang satu lagi benda yang nyata. Pada mata orang ramai kat seluruh dunia, konflik Palestin-Israel ni berlaku sebab persempadanan ni kurang tepat. Pucuk pada segala masalah hari ini bermula selepas Israel menang 6-Day War, perang 6 hari pada tahun 1967. Semasa perang tu Israel berjaya merampas tebing barat ni daripada Jordan. Mereka jajah dan buat military rule, dan benda ni jadi titik ledak kedua. Wajib faham benda ni, wajib faham penjajahan ni supaya perhatian kita tak teralih daripada isu yang disebut Palestin. Sebab Israel bina banyak gila penempatan tanpa keabsahan undang-undang. Sebab tu secara global penempatan ni digelar Israel Illegal Settlements. Dia simple je. Israel telan sempadan Palestin, tak nak serap masuk jadi one nation terus saja, nak kekalkan tebing barat ni jadi negara dalam negara. Dah kenapa Israel tak nak serap tebing barat? Sebab mereka takut. Tebing barat ni ada 3 juta orang, super majority orang Arab. Israel pula ada 9.364 juta orang. Tapi 6.7 juta orang sahaja yang berbangsa Yahudi. 1.6 juta lagi berbangsa Arab. Seandainya tebing barat diserap masuk, Israel wajib buka laluan nak integrate 3 juta ni jadi warga negara penuh dan berhak mengundi. 3 juta, 1.6 juta, jadilah 4.6 juta Arab bercampuran dengan 6.7 juta orang Yahudi. Walaupun nampak Yahudi masih lagi majoriti, ada satu masalah sebenarnya. Blok Yahudi berpecah-pecah ikut parti. Ada banyak parti kat sana, ada banyak ideologi kat sana. 4.6 juta Arab tu kalau bersatu bawah satu parti tunggal, endgame terus Jewish state. Tambah kalau mereka beranak pinak sampai ke tahap populasi Arab menandingi ataupun sekurang-kurangnya berpadanan dengan Yahudi. Jadi Israel kenalah guna
kaedah settlement. Tak bagi hak kewarganegaraan pada Arab Palestin, sekadar ambil tanah. Ambil tanah pemilik asal Palestin yang tak dapat buktikan pemilikan mereka melalui permit ataupun geran. Tanah yang dimiliki secara bergenerasi. No grant, that's not yours. Gitulah. Siapa suruh tak mohon geran kan? Tapi korang rasa senang ke susah nak mohon geran dengan kerana birokrasi penjajahan begitu sistematik? Of course lah, susah. Israel ambil tanah, bina rumah. Orang Yahudi masuk buat ramai kat situ. Sekarang dah 675,000 penduduk dalam 144 penempatan di tebing barat. Specifically 12 penempatan kat East Jerusalem, Jerusalem Timur, di mana terletaknya kota Baitul Maqdis. Slowly 3 juta tu dah ditolak berhimpit sesama sendiri. Quality of life tak ada, perubatan susah dapat, makanan susah dapat, end up dia orang jadi marah. Maka akhirnya jawapannya adalah konflik lah jawabnya. Ini bukan suatu benda yang baru. Mereka dah mula seawal September 1967 apabila Levi Eshkol menggerakkan kerajaan Israel suruh mulakan dasar penempatan. Sebab mereka tafsir tebing barat tu dah jadi milik mereka. Cuba dengar apa Menachem Begin isytihar pada tahun 1977. Seluruh tanah Israel adalah hak warisan bangsa kami yang tak boleh dinafikan dan bahawasanya tiada seinci pun tanah tebing barat patut diserahkan pada tangan orang asing. Mereka luluskan akta secara bersilih ganti untuk mewajarkan tindakan mereka. Kecil-kecilan jadilah besar-besaran. Saya petik laporan The Guardian yang kumpul kisah-kisah bekas anggota IDF yang terpana dengan sistem IDF itu sendiri. Sarjan Nadav Bigelman berpusat di Hebron, Palestin bersama Brigade Nachal pernah kongsi IDF buat operasi pemetaan. Mereka akan masuk dalam rumah orang Arab, tak cari apa-apa, ketuk pintu pukul 3 pagi. Suruh keluarga beratur kat dinding nak ambil gambar setiap seorang. Nak lukis buat plan rumah tu, floor plan. 3 pagi, keluarga Islam, isteri, anak dara, fikir sendiri. Macam mana dia nak pakai tudung pukul 3 pagi waktu tu? Macam mana dia nak cari tudung waktu tu? Dan paling teruk bukan tu tau. Paling teruk, gambar-gambar tu takkan diambil Shin Bet, takkan diambil komander mereka. Ini Sarjan Nadav Bigelman sendiri kata, dibuang begitu saja sebab tujuannya nak bagi Palestin tahu IDF sentiasa ada kat situ. Maka inilah rencah rasa yang Palestin kena hadap setiap hari. Belum ambil kira lagi kemelut ekonomi dan kesusah payahannya setiap hari. Kita beras tak ada pun dah sakit kepala mereka tu macam mana. Maka sebab tu kita kena faham. Faham benda ni, fahamlah konflik Palestin-Israel secara mendalam. InsyaAllah hari-hari akan datang pun saya akan buat eksklusif konten kat YouTube ni untuk bercerita pasal hal-hal geopolitik memandangkan kat aplikasi video pendek itu saya tak boleh cerita pasal geopolitik, senang kena benam. Maka jemputlah ramaikan kat sini, subscribe akaun Ahmad Faizal. InsyaAllah saya akan banyakkan lagi video geopolitik dan juga sejarah ekonomi kat YouTube ni juga. Korang dah lama minta saya ada akaun YouTube, sekarang dah masuk YouTube, jemput subscribe.